أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Su'ila radhiyallahu an pada kata membaca kemudian daripada kunut Allahumma rfa'anna minal ghala'i wal waba'i wal juri wal zulm wal fitan ma la yakshifuhu ghairuka wa hayy lana min amrina rasyada. Adakah dibawa dengan ini makruh atau khilaful aula atau khilaf sunnah? Dan adakah orang yang berkata padanya dengan membatalkan atau tiada? Qala musannif rahimahullah taala. Jadi kata muallif kita rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an, ditanya akan radhiyallahu an pada kata membaca kemudian daripada kunut, lepas pada baca kunut tu baca Allahumma rfa'anna minal ghala'i wal waba'i wal jur. Ini Tok Guru Hashim Allah yarhamah biasa baca. Allahumma rfa'anna minal ghala'i wal waba'i wal juri wal zulm wal fitan ma la yakshifuhu ghairuka wa hayy lana min amrina rasyada. Jadi adakah dibawa dengan ini bacaan ini lepas daripada baca kunut tu hukumnya makruh ke ataupun khilaful aula ataupun khilafus sunnah? Dan adakah ada ke orang yang berkata padanya pada membawakan akan doa ni lepas daripada kunut ini dengan membatalkan atau dia? Adakah doa yang kata batal? Qala musannif rahimahullah taala, maka dijawabnya radhiyallahu an bermula kunut dihantarkan dia atas doa dan sana. Nah, jadi fahami dulu apa murad apa makna kunut. Kunut ni dihantar akan dia wadiyah dia ialah atas doa dan sana. Dia punya kandungan kepada kunut tu tak lain tak bukan dia punya ingredient dia ialah unsur dia juzuk-juzuk dia ialah doa dengan sana. Doa dan juga puji. Puji makna fa innaka taqdi. Tu puji. Mana Allahumma hdini Allahumma, itu maknanya doa. Maka tiada memberi mudarat memanjangkan dia kunut sana itu dengan doa. Karena kunut sendiri itu ialah doa dan juga puji. Terdiri daripada doa dan puji. Jadi kalau kita panjangkan lagi maknanya doa dari kunut sana dengan doa. Dengan yang demikian itu, yang ni doa sana. Allahumma rfa'anna minal ghala'i sana. Tak memberi mudarat. Jadi tak mengapa. Atau lain daripada doa ni pun tak ada apa. Boleh. Sebab kunut ini apa dia? Kunut ni makna doa dan juga puji. Pas kalau kita tambah lagi dengan doa lain, tak ada. Tak usah kata doa ni, doa lain pun boleh juga. Sekira-kira cumanya kena jaga, sekira-kira jangan ada doa yang diharamkan.
Doa yang diharamkan makna minta benda yang diharamkan atau umpamanya mana jangan doa yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Kalau doa untuk makruh. Dan lagi pula kaedah selama tiada sangat panjangnya. Jangan panjang sangat, itu membebaikan makmum. Karena Nabi bila orang panggil, Nabi pesan kepada orang yang jadi imam kena takfif. Ini kita duk panjang-panjang sangat tu nyanyi dah pula tu. Jadi kepada manusia tu pelbagai. Jangan kita syok sendiri. Kita sedap baca ni panjang-panjang ni. Tak apalah kita orang lain tu nak orang panggil subuh sekarang ni, orang panggil lewat ni. Demo tu maknanya orang panggil nak pergi kerja, nak mengantar anak sekolah. Tu. Ada gaduh panggil. Jadi syarat jangan selama tidak sangat panjang tu. Panjang tak apa, jangan sangat panjang. Tu. Panjang jadi sangat panjang dengan panjang ni setara mana? Tu tengoklah huruf tu. Panggil setara ni panjang je. Hak ni panggil sangat panjang. Tu. Tu kena jaga di situ. Dia lagi pula, hak kena jaga. Dan sekira-kira pula jika tiada imam bagi kaum yang termahsur. Yang tiada redha mereka itu dengan memanjangkan dia. Jadi bukanlah dia tutup imam bagi kaum yang termasuk, kaum yang sedikit. Makna tak ramai yang tak redha mereka itu dengan memanjangkan dia. Pas kalau kaum yang ghair masur, qala lagi tak boleh. Sebab tidak ada iktibar lagi pada redha mereka itu kan orang mabda'. Tu. Itu makna syarat-syarat dia. Pada dasarnya boleh kita tambah doa hak sana. Pas doa lain pun boleh juga. Cumanya kena jaga ni lah beberapa syarat dia. Tu. Jangan doa yang diharamkan ataupun makruh. Jangan panjang sangat. Nyanyi kok ke. Tu. Kita tak apa. Mana kita syok ada beberapa orang yang setuju tak apalah. Tapi kalau ada makmum yang tak redha tak boleh. Mana yang tak redha itu daripada makmum yang mahsur. Dan kalau ghair mahsur koko lagi lah. Tidak boleh sebab apa? Sebab tidak ada iktibar pada redha mereka itu. Tu. Dan jika tiada jadi haram. Dan jika tiada jadi haram. Jika tiada maksudnya jika tidak maksudnya maknanya kalau dia tu jadi imam. Makna dia tu imam bagi kaum yang termasuk yang tak redha tu maka jadi haram. Kan itu membebaikan makmum. Makmum tak setuju, tak redha. Jadi pada dasarnya boleh. Jadi hak sekadar ni tak ada panjang ni. Hak sekadar Allahumma rafa'anna minal ghala. Ini ayat sinduk baca semua. Aku nak subuh. Jadi kalau sekadar ni dia tak panjang, mana kalau panjang pun dia tak jadi, dia hak sana tak bolehnya sangat panjang. Jadi kalau sekadar ni satu ayat ni makna tak ada lah panjang sangat. Tu. Kita kira huruf ramai-ramai tak so kira hak pengaruh hudud sore tu. Tu. Qala musannif rahimahullah ta'ala su'ila radhiyallahu an. Daripada seorang membaca qunut dahulu daripada rakaat. Orang baca i'tidal lepas pada rakaat, dia pergi baca belum rakaat. Adakah makruh hukumnya atau tiada? Mana tidak makruh? Lepas tu adakah sunat? Kalau kata makruh kau tak makruh tak apalah, dia tak ada batal soalan ni dia tak ada tanya batal kau tak. Jadi tak timbul isu. Jadi soalnya makruh kau tak makruh? Lepas tu pula adakah sunat diulangi baca kemudian daripada rakaatnya? Sunat kita baca semula ke tak? Dia sujud sawi, dia sunat kita sujud sawi atau tiada ataupun tiada sunat sujud sawi? Maka dijawabnya radhiyallahu an, baca dahulu daripada rakaat tiada memadai. Tak memadai untuk mendapat fadilah orang panggil makna baca qunut yang ianya ialah sunat ab'ad. Tak memadai makna tak jadilah, tak sah. Tak sah tu maksudnya ialah tidak dapat fadilah yang ditawarkan. Dan jika disahkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut dahulu daripada rakaat, kalau pun kata ada sahih daripada Nabi dia baca qunut belum daripada rakaat, kerana rawi yang membaca kemudian daripada rakaat terlebih banyak. Tu. Ada disahkan bahasanya daripada Nabi baca belum daripada rakaat. Tapi hok baca lepas pada rakaat tu lebih banyak lagi orangnya terlebih hafaz. Rawi-rawi hok baca lepas daripada Nabi, riwayat hadis yang menyabitkan bahasanya Nabi baca lepas pada rakaat itu terlebih ramai dan terlebih hafaz. Dan atasnya di atas kata jumhur maknanya hok banyak ni, yang terlebih banyak ni, yakni baca selepas daripada rakaat mengikut segala al-khulafa'ir rasyidin. Patu pula ini
baca lepas daripada rokok ni ialah ikut khulafa'i rasyidin. Tu dia. Mana ini yang diamalkan oleh khulafa'i rasyidin, baca lepas daripada rokok, bukan belum. Maka hendaklah ia kunut pula. Jadi kalau dia baca belum pada rokok, tak memadai pada mendapatkan fadilat baca kunut. Jadi bila dia selesai daripada rokok, iktidal baca pula. Tu. Kemudian daripada rokoknya, jadi kada batas semaya tu tidak, sebab dia lafaz tu makna bukan lafaz ajnabi. Tapi orang panggil baca bukan tepat dia tu lepas daripada rokok, bukan belum. Dan sunat ia sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Jika ada ia niat dengan yang membacanya itu yang dahulu itu kunut. Kalau dia kosak kata dia baca tu baca kunut, maka sunat sujud sahwi. Tapi kalau dia baca tu dia tidak niat kata baca kunut, doa. Tu dia. Atau ia kunut pada awalnya dengan niatnya. Mana mula-mula dia baca tu, ia kunut pada awalnya dengan niatnya, niat kunut. Niat kunut. Ia dimulai padanya, maka berkata Allahumma hdina. Kemudian ingat akan bukan tepatnya. Bukan tepat dia ni. Indah. Jadi atau ia kunut pun atau tu maksudnya ialah sujud sahwi, sunat sujud sahwi lah. Tu. Lepas tu dia ingat bukan tepat dia ni. Jadi nedoklah. Dia tak benar. Intaha Syekh Sulaiman Jamal. Tu. Qala musannif rahimahullah taala su'ila radhiyallahu an. Adakah disunatkan kunut kerana nazilah? Kerana turun bala tertentu pada semaya maktubah juga sahaja ke? Yang ni semaya fardu je. Tak boleh semaya sunat, semaya jenazah mana tu. Tu. Tiada pada manzurah. Manzurah pun wajib juga tapi tidak semaya fardu waktu tu. Maktubah. Dan jenazah do dan nafilah semaya sunat. Makna tidak disunatkan baca kunut nazilah. Adakah disyaratkan murajaah akan imam atau naibnya naib imam? Murajaah ni kena tanya khabar dulu tu imam. Imam sini maksudnya pemerintah. Tu. Jadi disyarat, kalau syarat mana wajib? Syarat dia kita kena murajaah akan imam, kena tanya orang panggil mana raja dulu ke ataupun tidak ataupun naib dia jika dikerjakan di dalam masjid. Kalau kita buat dalam masjid, jadi syarat dia kena murajaah akan imam atau naib dia dulu ke ataupun tidak? Atau tiada? Disyaratkan. Tu. Kalau sebut kata syarat tak wajib. Dan adakah jika nazilah tiada disyaratkan? Dan adakah jika nazilah maka bukan tepatnya? Dan adakah jika nazilah itu bukan tepatnya? Jadi maka situ jadi jadi dan adakah jika nazilah maka bukan tepatnya? Tak apalah kita baca jugalah ibarat. Maksudnya ialah kalau nazilah tu bukan tepat dia. Tu. Mana turun bala tu bukan tempat dia. Seperti negeri yang lain, nazilah itu mana turun bala tu. Tu. Jadi sunat juga ke kita tu baca kunut nazilah. Sedangkan nazilah itu bukan berlaku pada negeri kita. Tu. Maka dijawabnya radhiyallahu anhu sunat di kunut itu pada semaya maktubah juga. Yakni kunut nazilah ni sunat pada semaya maktubah. Semaya fardu 5 waktu tu sahaja. Tiada pada lainnya. Walaupun semaya wajib sekalipun seperti semaya manzurah umpamanya. Lain daripada semaya maktubah tak sunat. Mana kunut nazilah. Makruh dikunut pada jenazah. Makruh dikunut pada jenazah. Orang panggil semaya jenazah lepas tu baca kunut. Makruh hukum dia. Sudahlah makruh. Kemudian menimbulkan orang panggil keadaan yang jadi kita kata fitnah lah, orang tak tahu kadang-kadang benda hak sunat pun kita nak buat tu pun kita nak beringat kerana orang tak tahu tu boleh jadi fitnah. Ini kan pula jadi makruh. Dan khilaful aula pada nazar. Jadi makruh tu lebih berat nazar. Mana khilaful aula ni kalau kita ambil asal cerita dia nya ialah makruh juga, makruh yang ringan, makruh yang nipih, yang akhirnya era mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin dia tidak suka menggelarkan sebagai makruh, lalu mereka letaklah nama khilaful aula pada nazar. Yakni semaya nazar kita pergi baca kunut nazilah. Maka hukumnya adalah khilaful aula baca kunut nazilah tu. Dan nafal makna semaya sunat. Tu. Dan sunat ia murajaah bagi imam. Maksudnya bukan syarat. Soal dia tanya saat itu ialah syarat kena murajaah imam ke? Kalau kita semaya masjid tu nak baca kunut nazilah ni,
Tidak syarat, cuma sunnah kita murajaah. Ha, tu dia. Sunnah ia murajaah bagi imam. Tanya orang panggil ni. Imam itu maksudnya orang panggil pihak pemerintah kerajaan mengikut susul gaduh organisasi je lah. Macam kita kata imam masjid itu mana dia tanya tu qadi ni. Maka jika ia suruh, kalau imam tu suruh maka wajib lah. Kerana wajib taat kepada pemerintah, kepada perintah mana imam ni, sebab dia suruh benda molek. Kalau dia tak ada suruh, kalau kita nak buat kita sunat murajaah, maka wajib. Kalau dia suruh nak benar ni, maka wajib. Nah tu. Dan nazilah itu umum. Nazilah itu umum ni. Nazilah tu makna turun lah, yang turun tu makna nazilah. Kalau kita ambil makna macam inilah najis yang keluar tu dia panggil al-kharij. Yang keluar. Ini benda itu dia panggil kharij. Najis kita tu dia panggil al-kharij. Ini pun makna an-nazilah. Makna nazilah tu maksudnya yang turun. Apa dia yang turun? Musibah lah, bala lah. Tu. Itu umum sama ada bagi orang yang lain daripada tempat turunnya sekalipun boleh. Soalan dia tanya sana. Nazilah tu bukan tempat kita. Boleh ke tak kita nak baca pun? Boleh jawab dia. Ia umum sama ada bagi orang yang lain daripada tempat turunnya sekalipun. Tempat kita ko nazilah tu ataupun tempat orang lain boleh. Maka disunat bagi ahli dusun, yakni orang kampung yang tiada turun ia nazilah saat itu, yang di bawah sini kerja ke yang demikian itu yang kunut nazilah. Bagi ahli dusun yang lain. Maksudnya nazilah tu kena ke tempat lain. Mana bala tu makna kena ke tempat lain. Tapi dia kita orang di tempat lain ni boleh kita nak baca kunut nazilah. Ini takrir daripada Hasyiah Jamal. Qala su'ila radhiyallahu an, apa yang aula? Dihimpunkan dua tangan atau diceraikan? Tak kala mengangkat kedua tangan pada doa. Himpun makna berapa? Berapa gini. Himpun kau ataupun ceraikan. Begini, ceraikan. Himpun. Hok mana lebih aula? Tanya apa yang lebih aula, makna dua-dua tu boleh berlaku. Tapi nak tahulah hok lebihnya hok mana. Tu. Dan jika jadi kalau orang buat hok kurang lebih itu kita tak boleh nak persoalkan dia. Apa membuat hok cuma kita boleh royak lah. Dan jika doa menolak bala. Doa tolak bala artinya ketiada sampai kepadanya. Minta jangan kena. Dia doa ni dia dua bahasa. Doa ni satunya kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang kedua kita minta Allah Ta'ala jauhkan daripada kita. Itu yang dipanggil sebagai isti'adzah. Jadi doa minta jauh daripada jika dan jika doa menolak ke bala, artinya ketiada sampai kepadanya, seseorang saat itu, yakni sampai bala dah. Malah sampai bala ni minta jauh daripada bala. Dan jika umpama pada gunung, kalau ambil contoh misalnya pada gunung, wa qini syarra ma qadait. Tu minta jauh tu. Jagalah ya Allah Tuhan akan aku akan kejahatan barang yang telah engkau qadakan. Tu minta jauh dah tu. Tu. Jadi hok doa lain pun hok orang panggil doa minta jauh seumpama ni lah. Hok misalnya seninya ialah doa hok dalam gunung. Wa qini syarra ma qadait. Demikianlah dijadikan belakang tangannya. Belakang tangannya ke langit. Mana belakang tangan ke langit? Tu. Hok doa biasa ni kita tapak batin, tapak tangan, batunul kafi ke langit. Tu. Dia kiblat doa ialah langit, kiblat doa. Jadi jadi bila kita tak ada hok doa hok biasa minta bagi sampaikan kepada kita, kita tak ada maknanya batinul kalfi, maknanya batin kepada tapak tangan itulah menghadap ke langit. Tapi bila baca doa mana bila kita berdoa tolak bala, maka zahrul kafi. Itu menghadap kepada langit. Tu. Tu soalan dia lagi tu. Bersalah doa minta hasil ke sesuatu. Seperti minta menolak ke bala daripadanya pada barang yang berkekalannya. Dan adakah sunat melihat matanya ke langit atau kepada dua tangannya? Kita berdoa ni makna kita tengok ke langit ke hok mana? Sunat tengok kepada dua tapak tangan ke ataupun tengok ke langit. Tu.
maka dijawabnya hasil sunatnya dengan mengangkatkan keduanya dua tangi berhimpit-himpit atau bercerai. Dapat fadilah akad tangi masa berdoa. Jadi kalau kita berdoa tak akad tangi, jadi juga nah. Cuma dia panggil tak ada adab lah. Duk gini duk saya saja dengan tangi duk bawah nih. Duk bawah nih. Duk ya Allah ya Tuhanku minta. Jadi juga. Nah. Tapi kita akad tangi itu maka sunat nih. Jadi hasil dapat pahala sunat akad tangi tu tak ada kira happy ko ataupun ringgit. Sama-sama dapat pahala angkat tangi. Tu. Bezanya ialah hak mana lebih utama, itu saja Jadi hasil sunatnya sunat angkat dua tangi tu masa berdoa. Bukan berdoa dak mana angkat tangi masa berdoa tu makna sunat. Dengan mengangkatkan keduanya berhimpit-himpit atau bercerai. Tetapi berhimpit-himpit itu aula, mana rapatkan dua tapak kaki kaki deki itu aula. Dia sama ada anak jarinya, dia tangannya bersama atau ditinggalkan anak jarinya. Dan yang aulanya maksudnya genggam kau rapat kau anak jari itu pula. Dan yang aulanya dari sudut melihat dua matanya ke langit. Tengok ke langit, ya Allah, ya Tuhanku. Tu. Jadi dapatlah hujah kepada orang Wahabi kata tu hidup di langit. Kamu tengok ke langit sunat. Fiqh kata tengok ke maknanya sunat tengok ke langit. Tu. Jadi melihat dua matanya ke langit yang lain daripada orang yang sembahyang. Kalau sembahyang dan ada sembahyang ni juga ada juga kadang-kadang makna doa. Seperti duduk antara dua sujud tu kita berdoa lah tu. Mana? Lepas tu orang berdoa tengok ke langit dok. Sembahyang dok lah. Gitu. Jadi kena ayat selalu orang ni. Payah Jadi kalau setengah orang tu tak payah ayat lah istisna tu dia pergi dok sembahyang. Sembahyang tengok ke langit apa orang sujud tu mana kita berdoa juga. Tu nak tengok lah ke mana. Tu dok tu malaikat yang lain daripada orang semaya tidak tengok ke langit lah dia berdoa. Dan lagi sunat menjadikan belakang tangannya ke langit. Ke langit tetap kalau yang membaca waqina syarra ma qadait. Ini yang diamalkan oleh ayat silang ni lah. Seperti barang yang mengetahui oleh Syekh Ramli Kabir mulakhas min hasyati Sulaiman Jamal. Itu yang ditalkiskan, yang diteringkaskan daripada Hasyah Sulaiman Jamal. Qala Fir'aun. Ini satu farq. Makna wabak itu. Bapa orang panggil wak mari dengan wabak pula. Nazilah sat ni. Nazilah tu wabak lah. Tu. Wabak. Setengah daripada wabak. Makna bala. Setengah daripada bala tu kan ialah wabak. Makna wabak itu dah jadi bahasa Melayu dah. Yang banyak mati. Yang bukan ta'um. Mana yang banyak mati. Yang bukan ta'um. Maksudnya mati serentak. Tu. Jadi kita panggil mana pandemik. Jadi yang banyak mati dengan sebab suatu mana yang bukan ta'um. Bermakna wabak dengan ta'um tu asing-asing, suku-suku. Ini pada pandangan ni. Adalah sebab dia ni di belakang ni. Jadi yang bukan ta'um. Jadi kalau mati dengan sebab ta'um itu bukan wabak. Tu. Jadi dan seumpama banyak mati dengan ta'um. Dan seumpama banyak mati dengan ta'um. Dan jika dikatakan wabak itu ta'um, tetapi menafi bagi ibarat Syekh Ramli kerana ia jamak keduanya. Itulah. Sebab dikatakan mana Syekh Ramli maknanya wabak dengan ta'um tu lain-lain suku-suku. Sebab dia jamak, dia himpunkan keduanya. Lagu mana himpun kedua? Kawabain wa ta'un. Mana seperti wabak dan ta'um. Mana baca sunat baca kunut nazilah ni. Mana nazilahnya seperti wabak dan ta'um. Jadi dia ataf dengan huruf waw. Yang mana ifadatu makna tabayun. Bila kita ataf dengan huruf waw memberi makna ataupun faham ifadah makna kata maktufun alaih dan maktuf dengan maktufun alaih itu adalah dua yang berbeza. Tu. Ini maknanya seperti wabak dan ta'um. Sebagaimana Syekh Ramli dia ataf lagu tu. Bermaknanya wabak lain, ta'um lain. Tu.
Sebab itulah dia kata saat ni mana wabak ni mana banyak mati dengan keadaan ramai bakat mati serentak ni dalam satu masa ni dengan jumlah yang sangat banyak yang bukan kerana ta'un. Tu. Nah, itulah maknanya Syaramli dia atafkan dengan huruf waw ni. Maka iaitu ini menhukumkan berlain-lainan. Maka iaitu ataf dengan waw ni. Itu maksud dia. Menhukumkan tabayun. Mana berlain-lainan. Maknanya wabak lain, ta'un lain. Dan kerana qahtun, iaitu kemarau. Mati ramai kerana kemarau. Ini maknanya nak ayat kata nazilah tu lah. Nazilah tu. Mana wabak itu makna yang banyak matinya bukan ta'un. Qahtun iaitu kemarau, tiada hujan. Itu makna nazilah juga. Dia seumpama qahtun ataupun kemarau. Tiada datang Nil. Nil tu mana sungai Nil lah. Air kering. Tak ada air sungai Nil. Tu. Itu dia panggil satu wabak lah. Mana musibah lah dia panggil. Tu. Baloklah maknanya itu sebab menyebabkan kesusahan hidup manusia. Kerana orang panggil ramai, terlalu ramai orang yang bergantung kepada sungai Nil itu. Dan dituntut kunut pula kerana sangat mahal. Tu dia. Mana harga bagai naik jadi mahal sangat ni. Tu. Sunat juga kita baca kunut nazilah pula kerana sangat mahal. Kerana ia jumlah daripada balak juga. Balok. Apalah balok ni bagai naik mahal ni. Yang turun mana daripada bala jua yang turun. Pada turun juga dah tu nama dia. Tu. Dan senyata telah umum balwanya. Mana bala yang telah jadi umum meratai pada zaman ini. Zaman mu'alih kita ni. Pada zaman mu'alih kita maknanya dah jadi bagi kemahal ni. Tu. Pada segala negeri yang besar. Jadi membaca kunung pada segala mana pada zaman ini pada segala negeri yang besar membaca kunut bagi ta'un. Dan setengah daripada fuqaha pada masanya masa orang yang menjawabkan dengan ditegah daripada kunut bagi ta'un. Ada juga semua ulama dia kata tak kena baca mana-mana kalau ta'un tu tidak sunat baca kunut nazilah. Kerana barang yang datang ta'un pada zaman saya. Sebab apa? Berdasarkan ataupun berdalil kepada mana apa yang berlaku pada zaman Sayyidina Umar datang ta'un. Dan lain daripada zaman Sayyidina Umar. Dan tiada mereka itu membawa kunut nazilah. Tak bawa pun. Bermula yang aujahnya. Al-aujah maknanya yang al-ahsan fil wajhi. Yang terlebih elok pada wajahnya. Sunat kunut juga. Kalau mari tak berlaku tak untuk apa nak sunat juga baca makna kunut itu al-aujah. Dan tiada menafikannya demikian itu ia dapat mati syahid seperti dibunuh seorang dengan zalim syahid juga. Kerana matlub kita minta dipeliharakan daripadanya halabi. Jadi tiada menafikan yang demikian itu makna sunat baca kunut itu ialah dapat mati syahid. Seperti dibunuh seorang dengan zalim syahid juga. Jadi maknanya orang yang mati syahid itu juga semua daripada bahala. Jadi tidakkah ini menafikan makna syahid itu makna satu fadilah. Apa panggil bahala tidak nafikan. Maksudnya kerana orang zalim yang membunuh itu kepada orang Islam yang dia tu mati syahid. Jadi makna itu panggil bahala juga. Tu. Walaupun pada sisi yang lain maknanya mati syahid ni kita sepatutnya orang panggil temu'ah nak kepada mati syahid. Tu. Jadi kalau begitu umat Islam dibunuh itu. Itu maknanya satu musibah juga, satu bala. Dengan zalim kerana matlub kita minta dipelihara daripadanya. Daripada kena bunuh oleh orang zalim. Halabi Hasyiyah Syekh Jamal. Qala far'un. Dan disyaratkan sah sujud adalah ia sujud di atas suatu yang tiada bergerak. Ini masalah sujud. Syarat kata sah kita sujud dalam semaya ni ialah sujud di atas suatu yang tiada bergerak dengan geraknya musalli ataupun seorang tu.
Syarat dia kita sujud atas benda yang dia tak bergerak dengan sebab bergerak kita. Maknanya kalau dia tu bergerak dengan gerak kita, maka tidak sah lah sujud tu. Tu. Bila tidak sah sujud, maknanya bila kita teruskan lagi semaya jadi batal lah. Tu. Adakah disyaratkan dengan fa'il seperti muqtada Syekh Ibn Hajar, yakni bergerak orang panggil benda bergerak suatu yang kita sujud di atasnya itu dengan gerak kita tu, adakah dengan fi'li sungguh semati bergerak sungguh kok? Seperti muqtada Syekh Ibn Hajar, sebagaimana yang difahami daripada perkataan Syekh Ibn Hajar, yakni murak kata benda tu makna tak boleh kita sujud di atas satu benda yang dianya bergerak dengan sebab bergerak kita masa semaya tu. Jadi kata bergerak dia dengan gerak kita tu, adakah bergerak dia tu fi'li sungguh kok atau dengan quwwah? Maksudnya kalau dengan quwwah tak apa, maksudnya dengan fi'li. Jadi kalau kata mana bergerak tak boleh kita sujud di atas satu benda yang bergerak dengan bergerak kita tu secara quwwah, maknanya walaupun dia tak bergerak tak boleh juga, sebab pada kuah ni, pada takdir, kuah ni makna takdir lah. Pada takdirnya dia bergerak dengan gerak kita, pun tak boleh juga. Tu. Adakah bil fi'li ataupun bil quwwah? Pada takdir, pada andaiannya dia tu bergerak, pun tak boleh juga. Tu. Akan barang yang dirajihkan oleh Syekh Ramli, intaha Halabi, maka atas kalam Syekh Ramli, jikalau kita tengok lepas ni adalah di bawah tu apa murak dengan kata fi'li, fi'l bil quwwah ni macam ni lah contoh dia nya. Macam kita kata orang baca khutbah rukun-rukun tadi wajib dia isma' memperdengarkan, orang panggil skokor 40 orang. Di atas kata yang mengatakan lah 40 orang sah jemaah tu lain daripada Tok Imam. Kalau kata sekali dengan Tok Imam maksudnya 39 orang. Wajib dia memperdengarkan, orang panggil makmum yang ahli kamal ini. Mana 40 orang ataupun 39 orang. Itu ada kata bil fi'li, ada kata bil quwwah. Memperdengarkan. Bil fi'li itu makna semati. Semati itu lagu mana? Kalau ada hingar-bingar kau bergapo, dia kena kuatkan suara supaya sehingga orang boleh dengar juga. Adapun bil quwwah, kalau hujan lebat bergapo tak dengar. Tapi kalau tak hujan dengar dah. Kalau tak berlaku hingar-bingar boleh dengar. Oleh kerana hingar-bingar itu menyebabkan tak dengar. Jadi kalaulah tidak hingar-bingar setara tu dia duduk baca khutbah tu boleh dengar dah. Maka itu bil quwwah. Maknanya tak apa dah. Ni pun maksudnya sesuatu benda itu bergerak pada takdir, pada kuah. Dan bil fi'li makna dengan fi'il, dengan semati, bergerak semati. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Ramli, intaha Halabi, maka atas kalam Syekh Ramli, jikalau ada ia semaya duduk, ia sujud atas sesuatu yang ditanggungnya, tiada bergerak dengan geraknya. Tetapi jika ia berdiri, nescaya bergerak, tiada sah. Itu maksud dia bil quwwah. Tu bil quwwah. Jadi nisbah kepada orang semaya duduk. Orang semaya duduk ni, misalnya benda dia tanggung ke apa dia? Misalnya kita kata ekor skobel dia yang panjang ekor ni, dia dah jadi sejadah tu. Tu. Atau kita kata maknanya apa-apa sajalah dia panggil benda yang mutasil dengan yang dia tanggung benda tu. Tu. Jadi kalau dia semaya bila duduk, bila dia bergerak tu tak bergerak benda tu. Tapi pada takdirnya kalau dia semaya berdiri akan bergerak. Tu. Maka tiada sah. Jadi kita tengok dia semaya tak dia semaya berdiri. Ataupun kita kata dia semaya sunat lah. Semaya sunat dia semaya duduk. Kita tengok tu benda dia sujud atas benda tu mana kain kau berapa tak bergerak dengan dia bergerak sebab dia duduk. Kalulah dia berdiri benda tu bergerak, tak sah. Itu dia panggil bil quwwah. Hok bil fi'li ni gerak sungguh Jadi kalau orang kata bil fi'li, maksudnya kalau dia semaya duduk, benda tu tak gerak, tak apa lah. Tapi ni Syekh Ramli ni maknanya dia kata tiada bermaknanya bil quwwah lah. Bergerak tu bergerak dengan gerak kita tu ialah bil quwwah, dengan kekuatan, yakni pada andaian. Tiada sah jika ia sujud atasnya dengan sengaja. Sebab benda tu pada andaiannya dia akan bergerak kalau kita semaya sambil berdiri. Tu. Memanglah dia semaya duduk tu makna tak bergerak. Jika dengan sengaja lagi diketahuinya, hanya kata tidak sah. Dan pada Syekh Ibn Hajar dan Syekhul Islam memadai semayanya tak apa. Bermakna dia mening dua orang ni dia nak bil fi'li bergerak tu. Bukan bil quwwah. Jadi kalau bergerak sungguh barulah tidak boleh.
Bermaknanya kalau nisbah kepada orang semaya duduk, dia tak bergerak benda dia sujud di atas kain, dia sujud di atas tu, di atas benda, kain tu ni. Kalau dia bergerak tu tak bergerak, tapi kalau dia berdiri bergerak. Sebab bila kita berdiri ni dia jadi semakin sikatlah kain tu. Tu. Jadi Syekhul Islam dan juga Syekh Ibn Hajar dia kata memadahi semayanya sebab tidak bergerak bil fi'li. Hak kata ta'lil tu bil fi'li bagi dia. Nah. Tapi kalam Syekh Ramli mana tiada sah, yakni bil quwwah. Tu. Dia lagi kata pada raud, raud dan syarahnya syarah raud. Dan tiada harus ia sujud atas sesuatu yang bergerak daripada pakaiannya dengan geraknya, berdirinya dan duduknya. Tu. Tak ada kira bergeraknya dan duduknya. Kerana ia seperti sukunya, suku mana juzuknya, juzuk musalli tu. Benda tu. Sebab dia bergerak dengan bergerak mana musalli tu. Maka dia tu seperti sukunya, suku musalli orang yang semaya. Tu. Dan daripada ini, daripada kenyataan ni, daripada kenyataan yang di dalam kitab Raud dan juga syarahnya, diketahui, diketahui bahawasanya jikalau ia sujud atas sesuatu yang bergerak dengan geraknya dan adalah ia pada hukum bercerai. Pada hukum bercerai, infisal. Benda yang dia tu bergerak, benda tu dia sujud atas satu benda yang mana benda tu bergerak dengan gerak dia. Tapi adalah ia tu pada hukum bercerai. Tidak memfasil dengan dia. Mana misal dia? Seperti kayu yang pada tangannya. Dia pergi atas kayu di tangan, kemudian dia pergi sujud atas kayu tu. Kayu tu bergerak lah dengan sebab bergerak dia. Tapi kayu dengan dia saat itu memfasil, bercerai. Bukan benda yang dia duk pergi pada tangannya. Memadu. Mana misal dia lagi seperti barang yang difaham daripada takbirnya dengan kata dengan malbusnya, malbus makna pakaian. Demikian yang disoreh oleh Imam Nawawi disebut secara terang dan majmu'nya, majmu' Imam Nawawi. Intaha. Dan ibarat Syekh Syekh Ramli dan sah sujud atas upama kayu dan sapu tangan yang pada tangannya. Maksud dia pergi sapu tangan, dia pergi kayu. Makna dan maksudnya benda tu dia panggil memfasil. Memfasil daripada diri dia. Jadi seolahnya saat ni dia ada sebut seolah macam satu suku daripada diri dia. Ni bila benda tu memfasil dapatkah dia pergi? Dia pergi. Benda tu tidak muntasil maknanya bukan benda tu melekat pada diri dia tu tidak. Tu. Itu memfasil makna dia pergi sapu tangan, pada dia sujudlah atas sapu tangan itu dia pergi. Tu. Lepas tu sapu tangan itu bergeraklah dengan sebab bergerak dia. Bila dia bergerak, mana bergeraklah sapu tangan itu atau berkayu tu. Tapi dia tu pada hukum memfasil. Dan kata sah sujud atas sapu tangannya yang dipegangnya zahir. Daripada katanya Syekh itu bahawasanya memegang akan dia akan sapu tangan, umpama sapu tangan saat ni atau berkayu dengan tangannya seorang musalli saat ni, maka jika ia ikat ia pada tangannya tiada sah. Kalau dia ikat ni kayu, dia ikat. Jadi seolah-olah macam satu juz, macam kita pakai je kita lah. Macam lengan baju lah. Cuma duduk di kita. Dia bergerak dengan gerak kita. Kok tak, dia tak ikat, pergi saja je. Ataupun sapu tangan. Tu. Misal tempat tu cemar kau misalnya. Cemar tu tidak najis. Cemar. Cemar ambu. Jadi, bawa malam sujud, dia letak kayu. Misalnya. Lepas tu bila dia bergerak, bergeraklah kayu tu dengan gerak dia. Tu. Jadi hak tu tak apa kata ni. Tapi kalau dia tu ikat yang dipegangnya zahir daripada katanya itu bahawasanya memegang akan dia dengan tangannya. Dia pegang dengan tangan. Tu zahirnya begitu. Maka jika ia ikat ia pada tangannya tiada sah, lagi memberi mudarat. Jadi tidak sah sebenarnya kerana benda tu dia bergeraklah dengan sebab gerak dia. Tetapi yang menghukumkan katanya dengan berhubung kainnya, dan iaitu zahir ini menyalahi kerana tiada berhubung kainnya.
Dan iaitu zahirnya tiada memberi mudarat sujud pada sapu tangan yang diikat pada tangannya atau tiada baginya. Mana tiada yang tiada ikatnya. Ni pula dia kata tak ada apa ni. Ikat atau tak ikat serupa je ni. Zahirnya ni kerana bukan dia panggil satu suku daripada dia. Intaha mulakhas daripada hasyiah Syekh Jamal. Mana yang ditalkhis yang diterengkaskan daripada hasyiah Syekh Jamal. Qala musannifur rahimahullah taala, jadi khilaf lah saat itu. Jadi hok tidak ada amanahnya. Satunya orang panggil hok tidak ikat. Jadi kalau tidak ikat, dia pergi kayu, pergi sapu tangan itu dia panggil tidak berhubung dan dia panggil tidak satu juzuk daripada diri dia. Berbeza dengan pakai hok kita pakai betul-betul tu, betul benar tu, tu memanglah doklah. Tak boleh. Su'ila radhiyallahu an, adakah wajib tekankan segala anggota yang 7 pada ketika sujud atau memadai pada dahi juga. Itu sudah maklum dah, dahi itu kita kena tekan sikit. Sekira-kira kalau kita letak kapas tu, kapas saat itu akan penyek panggil. Jadi adakah semua anggota-anggota yang lain hok ni lagi, sebab semua anggota wajib yang kita kena panggil pada tempat sujud itu 7 anggota sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Diperintahkan aku supaya aku sujud di atas 7, tulah makna 7 anggota. Jadi kita biasa-biasa dah belajar dari kitab fiqhnya pada tempat sujud itu, pada maksud makna hok dahi itu sunat mana kita kena tekan. Dan kita tidak ketemu lah maknanya tangan kau gapo ni suruh tekan tu tak ada hok tekan-tekan ni pada dahi saja. Jadi maknanya dibuat soalan di sini, adakah wajib tekan segala anggotanya yang 7 pada ketika sujud atau memadai pada dahi juga? Maka dijawabnya yang mu'tamaknya memadailah. Maksud mu'tamak ni pun maknanya ada khilaf lah. Memadailah pada dahi juga, tiada wajib yang lainnya. Tak wajib tekan. Tu. Intaha masalah khilaf dan Syekhul Islam mewajibkan ditekankan pada segala anggotanya yang 7 itu. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari kata wajib kena tekan belakang. Tu tapak kaki, mana jari, perut anak jari kaki ko, tapak tangan ko, wajib kena tekan belakang 7 tu. Bukan dahi saja. Ini jawapan daripada maklif kita mana tak wajib. Hanya dahi saja je. Tapi Syekhul Islam dia kata wajib kena tekan juga. Su'ila radhiyallahu an, apa hikmahnya pada wajib ditekan pada dahi juga, tiada pada segala anggota yang lainnya? Itu berdasar kepada jawapan mu'alif kita tu Syekh Ramli. Asal ni maknanya wajibnya kena tekan dahi je, hak lain tak. Tapi Syekhul Islam kata wajib kena tekan semua. Jadi soalan ni adalah rentikan daripada hak yang pertama ni lah. Maknanya memadai pada dahi saja je tekannya. Kalau begitu timbullah soalannya. Apa dahi saja? Ni kalau kita mengikut Syekhul Islam tu tak ada kena tanya lah benda ni. Apa dahi saja je hak kena tekannya. Apa hikmahnya pada wajib ditekankan pada dahi juga, tiada pada segala anggota yang lainnya? Maka dijawabnya kerana bahawasanya dahi itu asalnya, asal apa? Asal kepada perbuatan sujud tu. Bila kata sujud-sujud gak, dia nombor 1 sekali ialah dahi lah. Tu. Hak lain tu tak habis je. Sebab nak letak dahi saja macam ahli gimnastik tak boleh lah kita, atau ahli sarkah jadi hak asalnya sujud-sujud ni ialah dengan dahi. Sujud hak lain tu tabik saja. Tu. Maka dengan sebab itulah sunat tekan pada dahi. Maknanya ialah asalnya asal sujud, dan yang tinggal daripada anggota itu seperti yang mengikut baginya, makna tabik saja. Su'ila radhiyallahu an, apa hikmahnya ditentukan sujud 2 kali? Tiada pada rukun yang lainnya.
Ha bak apa sujud 2 kali? Rokok bak apa sekali je tidak 2 kali. Tidak bak apa sekali je bak apa tidak 2 kali. Ha duduk antara orang bak apa sekali je bak apa tidak 2 kali. Data-data sujud ni 2 kali. Ha bak apa? Kalau sujud mana sujud tu kena 2 kali ni. Dituntut 2 kali. Maka dijawabnya radhiyallahu an, tak kala adalah pada sujud ini bahawasanya adalah ia menhinggakan pada merendahkan diri. Dia panggil ghayatut tadarru'i wa ghayatul ibtihal. Mana sujud ni ialah panggil sehingga-hingga kita merendahkan diri kepada Allah Taala. Sehingga-hingga menghinakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu ghayah dia, kemuncak. Ha tu. Jadi dan lagi bahawasanya syarik ni yang membuat undang-undang sama ada Allah, pada hakikatnya Nabi majaz. Syarik mengkhabarkan dengan bahawasanya doa padanya pada sujud tu sebenar-benar diperkenankan. Maka adalah sujud yang keduanya syukur bagi Allah Ta'ala atas perkenan pintanya. Macam kita berdoa 2 kali tu dah. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS, kita berdoa kali yang pertama, kemudian kita minta dengan Allah Ta'ala sesuatu yang kita nak. Kemudian kita baca betul dan kita doa pula tu ialah kita minta Allah Ta'ala terima doa kita saat ni. Itu diambil daripada Nabi Ibrahim AS. Maknanya minta Allah Ta'ala terima doa kita. Jadi kalau Allah Ta'ala tak terima doa kita, kita minta tu tak akan diterima lah. Dia tidak akan berkenan. Jadi doa yang kedua nak, Rabbana taqabbal minna du'aana. Rekah je ni. Tapi orang lain ni dia doa yang kedua pun panjang lebar. Mana sebab dia tak faham apa maksud dia. Jadi doa sekali tu mana itulah baru tak doa langsung pun ada juga tu. Jadi apa sujud 2 kali hikmah dia nya. Hikmah dia yang pertamanya ialah sujud tu ialah ghayatul ibtihal ghayatul. Jadi acak-acak kali dah sikit. Tapi acak pun mana 2 lah itu tempat yang sangat mustajab doa Yang keduanya ni falsafahnya ialah sujud sekali lagi makna syukurnya kerana Allah Ta'ala jadikan sujud ni ialah tempat yang sangat mustajab doa. Tu dia. Tetapi ada versi yang lain pula, khususnya orang panggil catatan dalam versi Isra Mi'raj itu, kerana Nabi ni maknanya bila Nabi melawat ziarah, orang panggil mana itu duduk antara 2 sujud dah bila Nabi melawat malaikat ni bengah kepala. Panggil maknanya tanda hormat lah Nabi mari ni melawat. Kemudian sujud pula. Berlaku hai'ah mana kerana perbuatan semaya kita ni sebenarnya mengambil daripada hai'ah semaya para malaikat. Malaikat ni tidak semaya sebegitu. Jadi semaya makna kalau qiyam saja, sujud saja, rokok saja. Maka himpunan daripada itulah maknanya hebatnya kita umat Muhammadiyah. Mana kita umat manusia ni mana ibadat semaya kita adalah himpunan daripada kepelbagian ibadat yang mewakili pada setiap jenis cara ibadat para malaikat. Jadi syukur bagi Allah Ta'ala atas perkenan pintunya. Su'ila radhiyallahu an ila akhir wallah subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من ومن سيئات فمن يهدي ومن يضلل. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. mana مع التطبيب serta dengan tadbib. Yubqa ma'at tadbib. Dan dipilih bahawa dikekalkan huk lahan atau khatak sana.
dikekalkan yang lahan dan juga yang khata itu tapi dikekalkan maknanya tak payah kita orang panggil padam dilik kan dok tidak perlu dikekalkan dia ma'at tadbib serta tadbib. Apa murad dengan tadbib? Yani alaihi alallah al-mazkur min al-lahni wal khata' sana. Jadi serta tadbib di atas lafaz yang lahan sana. Minal arifi daripada orang yang arif yang tahu bil alamati ad-dallati dengan alamat yang menunjukkan ala fasadihi di atas rosoknya al-lafzi itu. Rosok tu maksudnya ada lahan atau ada khata'. Jadi buat tanda di atas kalimah yang berlaku lahan atau khata' sana. Buat tanda. Tu. Buat tanda ma'at tadbib wa janiban ai wa fi janibil kitabi wa hamishih. Hamishih makna di tepinya. Janib pada lampunya makna tepi lah. Dan juga hamishnya, hamish makna tepi dia. Ditanda ke di atas kalimah yang ada lahan sana. Tanda situ. Tanda yang memberi pengertian makna bahasanya lafaz tu fasak, rosak serta yuzkaru janiban yuzkaru zut taswi disebutkan yang mempunyai betul. Ma'adzalika disebutkan serta demikian itu serta tadbik sana itu. Mana tadbik itu maksud kita buat tanda. Buat tanda di atas kalimah lafaz yang salah sana. Buat tanda buat tanda serta disebutkan serta tadbik sana itu zut taswib yang betul, yang mempunyai betul. Ai as-sawabi fayuktabu alal hamish dituliskan akan zut taswib sana. Zut taswib tu dia as-sawab lah. As-sawab itu alal hamish makna di tepi. Tulis di tepi. Yang orang panggil yang muqabalah dengan dia. Kaza qala sekian begini kaza qala tu tulis hok salah. Kaza tu hok salah. Dan kaza qala begini kaza seperti ini. Dia berkata, mu'alif berkata, wasawabu kaza. Hok betulnya kaza. Tu. Tulis lagi tu. Tapi hok di tempat salah tu wak tanda lah. Wak tanda tu tadbib. Asal makna tadbib ni makna kita tempel tapa tu. Wa asyara Ibnu Salah ila an hadha ajma'u lil maslahati. Berkata Ibnu Salah kepada menisyaratlah oleh Ibnu Salah kepada bahasanya ini hadzal qaul ini. Qaul ini maksudnya an yubqa ma'at tadbib. Tu. Wajani majuz karutu taswini ajma'u lil maslahati. Terlebih menghimpunkan bagi maslahah wa anfa lil mafsadati dan terlebih menafikan bagi mafsadah kerosakan. Jadi kalau kita sapu kau gapo kita kalau kita nak batakan kita nak sapu nak dilik dia tu itu boleh jadi mafsadah kepada ketah tu lah. Tu. Tapi kalau kita buat tanda lepas tu kita rajak di tepi tu itu lebih terjaga daripada mafsadah. Yakni lima fihi kerana sabitlah barang yang padanya pada hadzal qaul ini minal jam'i bainal amrayn. Makna sabit daripada pada hadzal qaul ini yakni an yubqa ma'at tadbib ini minal jam'i daripada menghimpunkan bainal amrayn daripada dua perkara wa nafiyit taswidi 'anil kitab dan menafikan menghitamkan daripada kitab. Itulah kalau kita duduk sapu kata duduk tulis tu. Jadi hitam cemalah ke panggil comok. Tu dia. Comok. Jadi tidak bersih. Tu. Jadi menafikan orang panggil taswid. Qala berkata wal aula sadu babi taghyir wal islahi. Qala Ibnu Salah. Berkata Ibnu Salah wal aula comenya sadu babi taghyir menyumbah ba taghyir mano ubah. Seboleh-bolehnya kita jangan stop jangan siapa peringkat mengubah ke. Tu. Sebab tu mana mengubah ke jangan mengubah ke kalimah khata' yang lahan sat ni. Buat tanda kamu tulis di pak lah tu, di hamish dia tu. Gitu. Jadi seboleh-boleh comenya ialah
Saddu ni makna sombak, jangan dulu, jangan beri peluang untuk jadi orang panggil merosakkan. Tu. Taghyir wal islahi dan juga islah li alla ya jasuru ala dalika man la yuhsinu, supaya li alla ya jasura, supaya tidak jadi beraninglah ala dalika di atas taghyir dan islah sani man la yuhsinu, oleh mereka yang tak pandai. Ya, kalau kita makna enggak boleh kan, mana kalau ubah dan islah, ubah ni makna ubah kalimah tu lah. Beki. Beki. Itu takut-takut orang hok tak pandai pun berani buat. Tu. Ya lain tadbik ni mana tanda. Hok kalimahnya sadar beragak tu dia betulnya mana. Hok ni beki. Beki ni kita sapu pakai, kemudian kita tulis di situ juga lah. Itu menjadi kita dan juga mengubah dan juga orang panggil makna ubah dan beki. Seboleh-bolehnya hok comenya sumbah tu tak sah. Gitu. Kerana ini akan memberi peluang kepada man la yusinu untuk nak berani-berani. Berani pada melakukan benda tu pada hari tidak ahli. Wahwa hadal qaul ini, yakni yang yubqa ma'a tadbik ni aslamu, terlebih selama ma'a tabyin, serta menyatakan mana jelas dan juga selamat daripada rosak kitab sana. So kayaknya jadi comok cuma tu. Fayudkaru zalika, maka disebutkan akan demikian itu al-khata' sana. Inda sama', di sisi sama' kama waqa'a, bagaimana jatuh berlaku benda khata' sana. Sebut kalimah yang orang panggil inda sama' tu masa baca tu dah. Masa baca tu sebut dulu orang panggil salah tu. Tu. Summa yudhkaru wajuhu sawabih. Kemudian disebutkan akan wajah betulnya. Sebut salah tu. Sebut indah sama ketika kita baca. Mengajar. Kemudian sebutlah betulnya. Wal yukra'is sawabu awwala muhamma saqata fi kitabihi fal yursama. Wa ala hadzal qauli, dan di atas ini qaul. Qaul Ibnu Salah ni. Fal yukra'i, maka hendaklah dibaca. Jadi baca al yukra' san itu makna bil bina'il lil majhul, bina bagi majhul. Dan ada dibaca as-sawabu, akan yang betul. Betul tu kena baca lah. Indah sama' tu awalan. Tu maknanya naibu fa'il as-sawabu tu jadi nak fa'il kepada yukra'. Ay fal yaqra'u, mana faliat, maksudnya ialah fal yaqra' ar-rawi, maka hendaklah membaca oleh rawi istihsanan, mana atas jalan istihsan dibila elok, ma huwa sawabu, apa dia yang betulnya. Baca awalan pada permulaannya, qabla tambihi, sebelum buat tambih peringatan. Alama waqa'a fi riwayati, di atas barang yang jatuh pada riwayat. Thumma yaqulu, kemudian berkatalah waqa'a fi riwayati kada. Waqa'a berlaku silap lah, itu makna waqa'a. Jatuh maksudnya waqa'a berlaku silap lah pada riwayat sekian-sekian. Jadi itu fahuwa, sebut dulu hok betul sebelum memberi tambih, itu aula, terlebih utama minal aksi, daripada akas. Akas ni maksudnya ialah kita tambih dulu ayat. Saat itu barulah kita ayat betul. Tu. Li alla yataqawwala, supaya tidak buat-buat kata, buat kata-kata buat-buat kata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqawul buat-buat kata. Buat-buat kata reka-reka malam yakullu, akbar yang tidak mengatanya Nabi akan dia. Jadi kita sebut betul dulu awalan. Sebut betul dulu. Tu. Barulah beri tambih. Gitu. Qala al-Iraqiyyu wa ahsana ma yu'tamadu alaih fil islah, dan yang secantik-cantik, seelok-elok barang yang diiktimadkan di atasnya, di atas barang sana fil islah, pada memperbaiki, yakunal islahu, bahawa adalah pembaikan itu ma'khuzan, diambil min matnil akhara, ambil daripada matan orang lain. Tu ambil daripada matan lain, warada min tariqin ukhra, yang datang daripada tarik yang lain. Itu lebih mantap lagi.
Mana hok mari daripada mata ni makna tarik lain gini. Yang kata bukti lebih mantap lah, lebih kemah. Tu. Li'annahu dzalika amana min an yakuna mutaqawwilan, kerana bahawasanya maknanya al kaunul islah tu ma'khuz min matan akhar itu warada min tariq ukhra, li'annahu bidzalika amana, makna kerana bahasanya al islah itu bidzalika, kenapa tu? Li'annahu bahasanya al islah itu pembaikan yang itu bidzalika dengan cara bidzalika. Lagu mana bidzalika? Ma'khuzum min matan akhar warada min tariqin ukhra tu. Itu mana mengamankan min an yaku aman daripada bahawa adalah seorang itu maknanya mutakawwilan mereka-reka cerita ala Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yakulhu bare yang Nabi tak berkatakan di agama. Hadza kulluhu hadza at-tafsir al-mazkur, huraian yang tersebut sana ataupun at-takrir al-mazkur yang telah tersebut, kulluhu hadza fil khata'i, pada salah bilahnin atau tashifin, itulah makna salah dengan lahan ataupun tashif. Wa imma bisakatin yasirin, adapun dengan gugur yang sedikit, gugur jatuh, kita panggil jatuh, kitab jatuh adapun kalau dengar orang panggil jatuh yang sedikit, faqad asyara lahu biqaulih, maka sesungguhnya telah isyarat musannif lahu baginya saktin yasir biqaulihi wa mas wa ma, tu di ujung, wal yuqra'is sawabu awwalan wa ma saqata fi kitabihi falyursama. Wa ma saqata min syai'il yasir, daripada yang gugur, perkataan yang jatuh daripada suatu yang sedikit, alladhi huwa ma'rufun lil muhadditsin, yang mana ianya syai'ul yasir itu diketahui ma'ruf bagi para muhadditsin, wala yakhtaliful ma'na bih, dan tidak bersalah dalam makna bihi dengannya dengan as-saqatu tu. Tu. Mana misalnya kaziyadat ibnin, seperti penambahan perkataan ibnin min ibni Juraijin. Tu. Ada perkataan ibni daripada ibni Juraijin fi kitabihi, pada kitabnya ai kitab Syekh, fal yursama, baca bil bina'i lil majhuli, fal yursama itu dibaca dengan bina majhul, ai fal yaktub ar-rawi ma saqata, mana maka hendaklah tulis, masuk fal yursama, mana hendaklah dia orang panggil rasangka, makna tuliskan, mana sebut, maka hendaklah ditulis, maka hendaklah menulis oleh rawi ma saqata tu, barang yang gugur jatuh sana itu, duna tambihin, tanpa ada tambih ala sukutihi. Kalau gugur sedikit, tulis saja hok gugur tu, tanpa ada tambih, tak payah buat tambih-tambih dah. Kayak gugur berkah, kita pun tulis lah situ. Hok gugur sikit kan ni, kalau gugur sikit hok tadi tu salah, perkataan tu salah, ni maknanya gugur, perkataan gugur. Jadi kita tulis masa kata barang yang gugur tu duna tambih ala sukuti, dengan tidak payah buat tambih lah di atas gugurnya. Kama alaihil imamu Ahmadu, sebagaimana jara alaihi di atasnya, di atas maknanya al-mazkur sani, yang falyur sama sani, yang berlaku di atasnya tamat oleh al-imamu Ahmadu, al-imam Ahmad, haitsu qala lahu, sekira-kira berkatalah baginya, bagi Imam Ahmad, Abu Dawud Sahibus Sunan, Abu Dawud kata bagi Imam Ahmad, wajadtu fi kitabi Hajjajin and Juraijin, aku dapati pada kitab aku mana Hajjaj ambil daripada Juraij, jadi ayajuzu and uslihahu, adakah boleh bahawa aku beki akan dia, mana Ibn Juraij, beki akan dia Juraij, itu mana Ibn Juraij. Tu gugur perkataan Ibnum. Jadi gugur perkataan Ibnum, pakai buku Ibnum lah, tak payahlah buat tambih. Gitu, tak payah buat tambih. Jadi dia kata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, makna Abu Daud ni, faqala, maka berkata Imam Ahmad, arju an yakuna hadza la ba'sa fi, aku harap bahawasanya adalah ini al-islah ni, la ba'sa bi, tidak mengapa dengannya, dengan hadza ni.
Aku harap aku rasanya mana tak apa, tak ada apa neh. Wakila li Malikin dikatakan bagi Malik. Ada orang tanya Imam Malik. Ara'aita hadisan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah kamu melihat menjumpa maksudnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yuradu bihi yang dikandalkan padanya pada hadis Nabi itu al-wawu wal alifu, mana akal waw dan alif akal alif tasniyah wal makna wahidun, dia maknanya satu yuzadu adakah ditambahkan padanya waw, dia ditambahkan alif tasniyah tapi makna dia tu so ya, tak berubah faqala arju, kata Imam Malik, aku harap yakuna khafifan, bahawa adalah ziyadah waw ko alif tu khafi rengeh sikit ya, tak ada apalah tambah sikit-sikit tu tak ada gapo, tak jejah dah. Itu kata Imam Malik. Seorang yang kita tahu dia tu warak mana sangat cermat apatah lagi dalam hadis. Jadi dia kata aku harap nak nampak mana tak apa khafif. Penambah yang begitu makna gengnya itu sikit itu tak ada gapo. Wa amma idza ikhtalafa al makna bih. Adapun apabila bersalah makna bihi bil islah saat itu. Jadi berubah makna. Dan kita ta'akkad al hukmu, nescaya jadi kuatlah oleh hukum bi zikril asli, dengan menyebutkan yang asal. Itu makna tak. Kalau siapa peringkat berubah maknanya, itu kena sebutkan asal makrunan bil bayan lisakiti, disertakan dengan menyatakan bagi hak gugur tu. Tu kena buat penerangan kama qalau an-Nawawi, sebagaimana para yang telah berkata akan dia akan matu oleh Imam Nawawi. Wa ma min akhirir ruwati qad saqat fa ba'da ya'nizidhu min duni syatat. Wa ma min akhirir ruwah muta'alliqum bi qadi qad saqata. Jadi bare mana wa ma qad saqata min akhirir ruwah. Begitu. Bare yang sesungguhnya gugurlah daripada akhir rawi. Huk gugur tu ila akhir rawi. Yakni annahu idza saqata syai'un minal mutaakhirin. Yakni bahawasanya sya'an apabila gugur sesuatu daripada mata hadis itu minal mutaakhirin, daripada yang terakhir minar ruwah. Huk yang mutaakhir masuk rawi yang terakhir. Mana dua akhir ke ataupun yang terakhir. Tu makna gugur sesuatu, syai'un qalil, kita kata sesuatu. Ma'al ilmi serta tahu bi anna man fawqahu atabih, serta diketahui dengan bahawa mereka yang di atasnya rawi saat itu mendatangkan dengannya dengan syait saat ni. Ada. Boleh molek sabar kepada rawi yang terakhir makna tak ada kalimah. Fa ba'da al-ityan bil lafzin, yakni maka selepas daripada mendatangkan dengan lafaz, yakni zidhu, tambah akan dia. Ai zid ma saqata tu fil asli. Tambah ke perkataan yang gugur pada asal. Kama fa'alahu al-Khatib, sebagaimana memperbuatlah akan dia akan ziyadah saat itu oleh al-Khatib. Id rawa an Abi Umar Ibn Mahdiin, kerana merwayatlah oleh al-Khatib, diambil daripada Abi Umar Ibn Mahdiin anil Muhamili, diambil daripada Muhamili bisa nadih dengan sanadnya Muhamili ila Urwata, sehinggalah sampai kepada Urwah anil umrah, daripada umrah, yakni an Aisyah. Yakni maksudnya umrah tu siapa dia? Ialah Aisyah qalat, berkata oleh Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudni ilayya ra'sah, mendekatkan kepada aku mendekatkan akan aku kepada aku ra'sahu. Yudni mendekatkan kepada aku akan kepalanya. Fa arjulhu, maka aku pun menyisir, menyikat akan dia. Nabi hala pala dia, hende pala dia kepada Siti Aisyah, maka Aisyah pun sikat rambut dia. Qala al-Khatib, kana fi asli Ibni Mahdiin
en umrah. Qalat, berkata umrah, kana, ada berkata kana. Jadi fa'alhaqna fihi zikri Aisyah, maka kami hubungkan padanya pada hadal hadis ini menyebutkan Aisyah, id lam yakun minhu budun, kerana tidak adalah daripada zikri Aisyah itu budun, mengapo, maksudnya tidak mengapo. Mana la budda, mana mengapo, lam, mana budun. Tu. Wa alimna anna al-Muhamili, dan kami tahu bahawasanya Muhamili itu kadzalika lagu tu juga. Ka Ibni Mahdiyin. Rawahu, meriwayatkan dia akan hadal hadis. Wa inna ma saqata min kitabi syaikhina, sesungguhnya gugurlah daripada kitab guru kami. Wa qulna fihi, dan kami kata padanya pada kitab syaikhina tu, yakni li anna ibn Mahdiyin, kerana bahasanya ibn Mahdiyin lam yakul, makna tidak berkatalah dia lana, tidak berkata dia bagi kami zalika, demikian tu. Demikian itu yakni mana tambahan mana Aisyah. Tu. Jadi fa qauluna min duna syatat, daripada ketiadaan syatat bitahrik syatat tu. Syatat. Ya mujawazatul hadis, mana tidaklah melampau, mana melampaui had. Tu. Mana syatat itu sajalah, itu dia panggil nak takmilah bagi bait, takmilatul lil bait. Qala ikhtilafu alfazi syuyukh ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.